وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Pertama sekali, alhamdulillah kepada Allah SWT. Allah SWT yang kasih sayangnya masih menghimpunkan kita lagi di rumahnya dalam keadaan alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Yang tentu yang saya hormati majlis masjid, tuan imam di masjid dan seluruh hadirin sekalian. Sebulan kita tak jumpa lah. Lama tak jumpa. Kat baju lah, baju. Kat baju tu buat. Jadi sebulan kita tak jumpa lah. Jadi lama tak jumpa ni. Biasa tanya khabar lah. Khabar pakcik, abang-abang, adik-adik. Saya sendiri hari ini kurang sihat lah. Tekak perih dan sakit perut. Nak kata tak jadi datang hari ini dah lewat. Takut menyusahkan orang kan. Dan bila lama tak jumpa ni, kita pun tanya lama tak jumpa kan. Tapi bila nak tanya lama tak jumpa ni, tengok tempat. Ada tempat yang sensitif. Contohnya tanya lama tak jumpa kat masjid, lama tak nampak kan. Orang yang bertanya tu marah, ingat tak kita datang masjid kan. Padahal yang tanya tu nak bermesra, lama tak nampak. Tapi yang ditanya tu terasa, ingat aku tak datang masjid. Jadi dalam tempat ni mempengaruhi perasaan juga. Jadi kita kena jaga juga tempat dan ayat yang bertanya lah. Macam seperti contoh dia, seperti kita nak adalah orang-orang lama, orang-orang berpengalaman lah, dia bagi tafsiran lah, bagi contoh. Seperti kalau kita nak cerita hantu kan, cerita hantu, nak kasih seram, kasih ada suasana hantu, ada suasana seram. Cerita tu dah seram dah, cerita betul-betul berlaku. Tapi kita cerita kat mana? Cerita kat pasar raya kan, cerita kat tepi shopping kompleks, cerita dengan kawan-kawan, cerita hantu. Semua seram tu, semua rasa tak seram kan. Siap boleh petikai betul kan. Tapi cuba cerita yang sama, kita ajak kawan datang kat tempat gelap kan, dekat guru, ataupun dekatnya sama-sama pokok-pokok, kita nak cerita tu. Belum start cerita lagi, tiba-tiba ada bunyi kan, habis bersepai lagi. Belum cerita lagi tapi dah ada suasana. Macam itulah kan, cakap kita ni. Sebab itu ada kata-kata hukama, dia kata libul li maqalin maqam.
kata itu ada tempat dia, sesuai tempat, sesuai lah sasaran apa, target kata-kata. Tak sesuai tempat, kadang-kadang tak kena kan? Sebab itulah ulama-ulama anjurkan kepada kita, kita ajak manusia ke masjid, ajak manusia ke masjid. Bukan kerana dia tak pergi masjid, tapi kita nak hati dulu, hati yang ada kaitan dengan masjid. Sehingga bila hati dia memang mu'allaqun, memang hati dia ni terikat dengan masjid, dalam diri dia tu ada suasana agama. Sehingga orang macam ni, bila kita cakap agama dekat dia, dia mudah terima. Bermula dekat mana? Bermula dekat masjid. Sebab itulah kita biasa lihat kan, orang ajak ke masjid, ni bukan waktu sembahyang ni, kenapa dia ajak ke masjid ni? Tak, kita nak hidupkan suasana agama dalam diri. Bermula di mana? Bermula di masjid, supaya ada kesan cakapan agama kita. Islinya adalah jadi alhamdulillah, Allah SWT jumpa kita lagi untuk kali ini. Dan kali ini kita sambung lagi lah pengajian kita, sambungan daripada yang lepas, bulan lepas, kitab yang sama, kitab Al-Hadar. Okay. Jadi sambungan untuk hari ini pada peringkat baru, faslun, satu fasal. Faslun, kalau dari segi bahasa Arab, orang yang belajar nahwu suara bahasa Arab, kenapa dia baca faslun? Kerana di situ ada faslun tu dia, kedudukan dia sebagai khabar. Khabar dalam tata bahasa Arab, dia sebagai khabar. Khabar dia mesti ada mubtada'. Di mana mubtada'nya dibuang, maksud. Apa mubtada' yang dibuang itu adalah perkataan hada fasl. Kalau kita belajar kalau lama tu, bermula ini itu satu fasal. Kitab yang ada pembunuhan. Bermula ini itu satu fasal. Begitu orang belajar kitab dia tahulah. Orang belajar pondok, faslun, satu fasal. Maksudnya bagi tahu, saya mulakan di sini satu fasal. Apa yang dikatakan dalam fasal ini? Al-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Zikir itu ada dalam hati, dan ada juga zikir itu di lisan, di lidah. Jadi dari segi lugah, dari segi bahasa, zikir, perkataan zikir ni bahasa Arab, dia ada dua pengertian lugah dia. Zikir dia bermakna ingat, dan zikir juga dia bermakna sebut. Sebab itu kalau bahasa Arab, kita suruh orang sebutkan nama masjid, ukur ismal masjid, sebutkan. Ini guna perkataan zakar itu juga, zikir juga. Sebab dalam bahasa Arab, perkataan zikir ni ada dua pengertian lugah dia. Pertama, ingat, dan yang kedua, sebut. Sebab itu, daripada dua pengertian lugah ini, sebab itu Imam Nawawi kata dalam kitabnya, zikir itu ada yang dalam hati. Jadi zikir yang maknanya dalam hati itu maknanya ingat. Dan zikir itu ada yang di lisan, di lidah. Jadi zikir yang bermaksud di lisan itu maksudnya adalah sebut. Okey. Jadi berkenaan zikir ada di dalam hati dan zikir ada di lisan. Okey, zikir yang dalam hati, ini juga dipanggil seorang ulama besar, Qadhi Iyad. Kalau kita biasa dengar Qadhi Iyad, ulama besar dahulu kala, dia kata zikir qalbi ini juga dinamakan zikir khafi. Zikrul khafi, zikir khafi. Jadi bila kata zikir dalam hati, ataupun kita kata zikir khafi, zikir yang tersembunyi maksudnya. Zikir khafi ni zikir yang tersembunyi, orang tak nampak
Tapi ada zikir. Sebab apa dia lah hati? Jadi Qadhiyah kata, bila kata zikir khafi ini ataupun zikir dalam hati ini, maka di situ ada pecahan-pecahannya, yang semua pecahannya termasuk di bawah kata zikir khafi. Pertama apa? Pertama yang termasuk zikir khafi juga ialah Qadhiyah kata al-fikratu fi izmatillahi ta'ala, ataupun al-fikratu fi azamatillahi ta'ala. Fikir tentang kebesaran Allah. Fikir tentang kebesaran Allah, ulama kata dia pun termasuk zikir. Zikir qalbi lah maksudnya, zikir khafi, zikir tersembunyi. Bukan makna kita kata dalam hati kita sebut subhanallah, subhanallah. Bukan kata itu sahaja zikir. Malahan memikirkan kebesaran Allah di dalam hati, itu pun dikira zikir. Zikir hati. Jadi sebenarnya semua orang berkemampuan. Semua orang berkemampuan untuk zikir. Semua orang berkemampuan. Sehingga kalau dia seorang bisu sekalipun, seorang bisu sekalipun, dia mampu buat amal zikir dengan hati. Pertama yang termasuk dalam zikir qalbi ini ialah memikirkan kehebatan Allah. Memikirkan kehebatan Allah. Jadi kehebatan Allah, Allah zahirkan kat dunia ni banyak. Dan kita boleh fikirkan kehebatan Allah ikut kita punya persekitaran. Allah tunjukkan kehebatan dia. Persekitaran kita, pokok, pokok Allah jadikan pokok. Daunnya warna apa? Daunnya warna hijau. Tapi bila kita perhati betul-betul, setiap pokok daun hijau, tapi hijau dia semua beza-beza. Dari mana datang hijau? Datang hijau dari Allah. Kita fikirkan kehebatan Allah. Itu pun Allah kira sebagai zikir. Kita fikirkan tentang diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu, apakah kamu tidak melihat? Fikir tentang diri kita. Fikirkan tentang diri kita, penciptaan yang Allah telah buat. Darah yang mengalir dalam badan kita, kita ke yang kawal? Bukan kita yang kawal. Kalau darah yang dalam badan kita ni mengalir ni kita yang kawal, habis kita jenuh, kita tak dapat buat benda lain. Sibuk kita nak kawal darah mengalir kat seluruh badan. Tapi yang atur peredaran darah dalam badan kita siapa? Allah. Degupan jantung, kita ke yang atur? Kita ke yang kawal? Tak. Yang kawal Allah. Kehebatan Allah dalam diri. Bulu pada badan kita, rambut makin panjang. Bulu yang sama daripada orang yang sama, tapi bawah sikit kat kening, tak panjang pun. Kalau kening pun jadi panjang, cukup minggu potong kening. Nak travel silap kening, tak nampak. Ada trend pula, trend bela kening. Kan dah susah trend bela kening. Rambut boleh panjang, orang pun buat trend bela rambut. Kalau kuning pun boleh panjang, mungkin ada trend bela kening. Bulu yang sama daripada orang yang sama, tapi satunya memanjang, satunya tidak memanjang. Siapa yang buat? Allah. Jadi memikirkan kehebatan Allah, itu pun zikir khafi. Allah kira sebagai itu. Itu yang di persekitaran kita, yang kita mampulah, yang semua orang mampu. Dan jauh dari itu lagi sebenarnya, boleh fikirkan tentang kehebatan Allah dalam banyak sudut. Contoh kita dengar dulu kan, boleh baca lah dalam surat khabar, dalam majalah dia. Ada astronomi yang masuk Islam. Sebab dia dah tak nampak dah kat mana lagi kehebatan, tak nampak dah akhir penghujung astronomi punya kehebatan ni, tak nampak dah kat mana hujung dia. Melainkan daripada Allah masuk Islam. Ahli sains masuk Islam. Itu apa? Lihat kehebatan. Jadi berfikir tentang kehebatan Allah pun zikir. Dan ada lagi zikir yang dikira zikir khafi juga, ialah zikir ketika
melakukan perintah Allah. Ketika kita melakukan perintah Allah, kita teringat ini Rasulullah ni. Itu pun Allah kira zikir. Ataupun kita ketika kita meninggalkan larangan Allah. Contohnya nampak Arab yang Allah haramkan. Itu pun Allah kira zikir, zikir khafi. Maksudnya zikir ni, zikir khafi ni bukan semua orang tahu. Okey. Dan apatah lagi zikir qalbi yang mujarrad zikri al-qalbi. Maksudnya zikir qalbi, zikir hati yang betul-betul. Contohnya disebut subhanallah. Sebut subhanallah tu sedikit dalam hati. Itu bahkan apatah lagi itu zikir. Okey, itu zikir qalbi, zikir yang kita panggil dia zikir hati ataupun zikir khafi, kita sembunyi. Dan ada juga zikir yang zikir di lisan, zikir di lidah. Zikir di lidah, zikir di lidah ni kita faham. Sebut subhanallah pada lidah kita, sebut alhamdulillah pada lidah kita. Ataupun kita menyebut kehebatan Allah. Kita tak sebut subhanallah, kita tak sebut alhamdulillah, tapi kita sebut kehebatan Allah. Sebagaimana hati tadi memikirkan kehebatan Allah, itu pun Allah kira sebagai zikir. Begitu juga mulut itu menyebutkan tentang kehebatan Allah, itu pun zikir. Jadi itu kedua-dua lah. Jadi asal zikir ataupun tempat asal zikir adalah hati lah. Walaupun zikir itu dia boleh dibuat di hati dan boleh dibuat di lisan, tapi asal tempat zikir adalah hati. Adalah hati. Sebab itu boleh baca dalam kisah, dalam kitab Fadhailul A'mal. Ada wali-wali Allah terdahulu yang Allah kurniakan mereka, Allah kurniakan dia kasyaf. Dia kadang-kadang dia ternampak apa? Ternampak makhluk duduk dekat tepi hati orang. Ini makhluk tu syaitan. Syaitan ni dia ada satu, bukanlah saya kata ini rupa syaitan sebenar, tapi mungkin ini yang dilihat, yang terlihat oleh wali Allah ni. Syaitan ni dia yang dilihat ada belalai panjang. Dia duduk dekat hati manusia, sentiasa duduk dekat hati manusia. Bila hati manusia ni leka, dia terus cucuk. Bila hati manusia ni leka saja daripada mengingati Allah, syaitan ni terus cucuk belalai itu, dan dia menyalurkan semua kemaksiatan, semua idea-idea buruk, semua sedikit-sedikit jahat sebenarnya dia salur. Tapi bila hati ni ingat Allah, dia sambut. Sehingga hati ni bila ingat Allah betul-betul, dia lari. Bukanlah saya kata cerita ni sabit, tapi ini boleh jadi pedoman kita. Maksudnya asal zikir itu di hati, tapi zikir boleh dibuat di hati dan di lisan. Okey, dan ayat seterusnya wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Dan yang afdal maksudnya kalau zikir dengan hati dan zikir dengan lisan, mana yang afdal? Jadi Imam Nawawi kata wal afdalu minhu, dan yang paling afdal daripadanya maka nabil qalbi wal lisani jami'an, ialah zikir yang ada di hati dan ada di lisan serentak. Maksudnya dua-dua, mulut pun sebut subhanallah, hati pun ijra'kan makna subhanallah, ataupun istihdarkan, menghadirkan rasa subhanallah. Dia kata Allah Maha Besar di lisan, hati pun menghadirkan kehebatan Allah. Itu yang paling afdal, kedua-duanya sekali. Yang paling afdal adalah di hati dan di lisan, kedua-duanya sekali serentak. Itu yang paling afdal. Okay. Jadi ulama bagi tahu kenapa itu yang paling afdal.
Kenapa itu yang paling afdal? Kerana mengikut kaedah fiqh. Itu kaedah fiqh. Ada satu kaedah fiqh. Kalau kita belajar qawaid fiqhiyah, qawaid fiqhiyah ada 5 kaedah asas dalam fiqh, yang mana daripada 5 kaedah asas fiqh ni dia melahirkan ratus-ratus kaedah fiqh yang lain. Jadi antara kaedah fiqh yang ulama sebut ialah, yang sesuai dalam tajuk itu ni ialah maka na aktsaru fi'lan, maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Itu kaedah fiqh. Kaedah fiqh dia kata apa? Apa-apa yang banyak fi'lan, banyak amalnya, banyak perbuatannya, maka ia menjadi banyak kelebihan. Apa-apa yang banyak perbuatannya, dia akan banyak kelebihan. Daripada kaedah ni, maka furuk-furuk fiqh banyak yang ada dalam kaedah fiqh ni. Contohnya apa? Contohnya sembahyang witir. Sembahyang witir dalam mazhab Syafi'i, sembahyang witir yang paling rakaat paling banyak kita boleh buat ialah 11 rakaat. Dan sembahyang witir rakaat paling sedikit kita boleh buat ialah 1 rakaat. Sembahyang witir 1 rakaat dah memadai, cukup kafi, memadai. Tapi mazhab Hanafi kata tak boleh. Sembahyang witir ni kena paling kurang kena 3 rakaat. Itu tak apalah. Kita iktiraflah di mazhab Hanafi. Tapi kita mazhab Syafi'i, sembahyang witir paling kurang 1 rakaat. Dan biasa kita buat bulan Ramadan 3 rakaat, kan? 3 rakaat dengan 2 salam. Mazhab Hanafi tak boleh. Mazhab Syafi'i kena, kalau 3 rakaat tu 1 salam je. Tak boleh 2 kali salam. Okey. Jadi paling banyak sembahyang witir yang kita boleh buat ialah 11 rakaat. Kan? 11 rakaat. Okey. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, afdal sembahyang witir ni kita pisah-pisahkan dia 2 rakaat. Kalau kita nak buat 3 rakaat, 2 rakaat campur 1. Kalau kita nak buat 5 rakaat witir, 2 rakaat, 2 rakaat 1. Kalau kita nak buat 7 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat 1. Sebab apa? Sebab mengambil daripada kaedah ini, maka ana aktsara fi'lan kan aktsara fadlan. Banyak buat banyak perbuatan, banyak kelebihan. Okey. Tapi orang yang sembahyang witir 7 rakaat tu, sama juga dia 7 rakaat. Kita sembahyang witir 7 rakaat dengan 2 pun 7 rakaat. Apa yang lebihnya? Sama je rakaatnya 7. Lebihnya ialah pada banyak sudut. Lebihnya ialah pada salam. Kalau orang tu dia sembahyang witir 3 rakaat 1 salam, kita sembahyang witir 2 rakaat 3 rakaat dengan 2 salam. Siapa yang salamnya lebih? Kitalah salamnya lebih. Jadi maka nak aksara fi'lan, kan aksara fadlan. Itu yang lebih afdal. Dan sebenarnya banyak lagi contoh-contoh. Dan contohnya macam zikir ni lah. Zikir. Sebab apa? Zikir hati, zikir mulut, lisan dan hati, kedua-duanya itu yang paling afdal. Sebab apa? Sebab aksara fi'lan, banyak perbuatan. Pertamanya lidah dia berzikir, keduanya hatinya berzikir. Maka banyak perbuatannya aksara fadlan, banyaklah kelebihannya. Sebab itu yang paling afdal. Okey. Seterusnya, fa ini tasara ala ahadihima fal qalbu afdal. Tapi kalau ingin meringkaskan zikir, maksudnya lisan dengan hati nak buat salah satu. Jadi kalau nak buat salah satu, mana yang afdal? Kalau nak buat salah satu yang afdal, pastilah yang hatinya. Ini tasara ala ahadihima fal qalbu afdal. Kalau ingin meringkaskan, maka hati itu lebih afdal. Sebab itulah asal tempat zikir. Jadi bagaimana seorang itu kalau dia zikir di lisan tapi hati dia lalai? Bagaimana?
Dia zikir di lisan, tapi hati dia lalai. Kalau seorang tu dia zikir di hati, lisan dia tak cakap apa-apa, itu memang tak ada masalah. Dia tak ada hikayat. Maksudnya dia zikir di hati. Dan tak timbul pun orang tu dia zikir ke hati dia sebut subhanallah, hati dia ingat Allah, tapi mulut dia bercarut. Tak timbul kan? Macam canggah, tak boleh jadi. Tak boleh nak jadi. Hati dia zikir, mulut dia bercarut-carut, mulut dia mengutuk-mengutuk, bercaci. Tak jadi. Sebab apa? Sebab itu automatik. Automatik. Kalau hati dia ingat Allah, memang automatik mulut dia terjaga. Tapi yang jadi muskilnya ialah macam mana seorang tu dia zikir di mulut, tapi hati dia lalai. Ini macam mana pula? Sebab itu ulama kata setiap amal ni ada dua perkara. Setiap amal ni ada dua perkara. Pertamanya sawab, pertamanya pahala. Pertamanya amal ini ada pahala. Kedua, amal ini ada asar, ada kesan. Ada kesan. Pertama, amal ada sawab. Kedua, amal ada asar. Jadi seorang itu, kalau dia mulut dia berzikir subhanallah, 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 sawab dia dapat, pahala dia dapat insya-Allah, sebab mulut itu menyebut Allah, mulut itu berzikir, dapat pahala. Tapi asar dia tak dapat. Asarnya apa? Kesan zikir dia tak dapat. Sebab apa? Hati dia lalai. Apa kesan zikir? Allah bagi tahu dalam Al-Quran, ada macam mana? Bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati akan tenang. Jadi itu asar, itu kesan. Dan banyak lagi kesan zikir. Apa kesan zikir? Dia jadi waktu jadi kudu, tenang. Banyak lagi kesan zikir. Kesan zikir apa lagi? Wajahnya berseri, macam-macam kesan zikir. Jadi orang yang mulut dia berzikir tapi hati dia lalai, dia dapat pahala, tapi kesan zikir dia tak dapat. Begitupun Imam Ghazali kata, walaupun begitu, jangan hentikan zikir. Teruskan lagi berzikir, walaupun hati kamu masih lalai. Teruskan lagi berzikir. Kamu tak, Imam Ghazali siap tanya lagi, kamu tak mahu ke dalam keadaan hati kamu lalai, tapi anggota luaran kamu tu sedang sibuk beramal? Apakah ini tidak bagus? Lebih kuranglah maklum Imam Ghazali kata. Apakah tidak bagus? Hati kamu memang tengah lalai, tapi anggota luaran kamu sedang beramal. Apakah itu tidak bagus? Jadi sebab itu, walaupun hati kita tak dapat nak tawajuh, tak dapat nak ambil, tak dapat nak bunyi tumpuan, teruskan zikir. InsyaAllah Allah akan berikan yang terbaik selepas itu. Okey. Dan satu lagi pembahasan ulama ialah jika seorang tu zikir dalam hati, ada bagaimana malaikat? Adakah malaikat pun tahu? Malaikat yang cantik ni, malaikat ni antara tugas malaikat antaranya mencatat amalan, kan? Mencatat amalan. Orang buat baik dicatat, orang buat buruk dia nak catat dulu. Itu istimewaan dia. Orang buat buruk, malaikat tak nak catat dulu. Malaikat bagi peluang. Orang ni lepas buat buruk, orang ni istighfar, malaikat tak jadi tulis. Tapi kalau orang ni buat buruk dan dia bangga dengan dia buat buruk dan dia teruskan, dia tak ada istighfar, dia tak ada taubat, malaikat tulislah terus dia buat dosa. Tapi yang saya cakap ni, itu sekarang ni kena hati-hati sikit cakap. Saya cakap ni bukanlah satu bentuk iktifadi, tapi ini bentuk pedoman. Bila kita dengar sini, kita rasa alhamdulillah, Allah Maha Pemurah. Bukanlah saya kata ini satu bentuk iktifadi. Intikadi dia apa? Intikadi apa? Malaikat ada yang bertugasnya menulis. Bas. Itu. Tapi untuk pedoman kita, untuk kita rasa lebih berharga di sisi Allah, memang ada kisahnya. Memang ada nukilan daripada ulama. Ulama kata
Benda buat buruk ni malaikat tak tulis lagi. Kalau orang tu lepas buat benda buruk, dia sesuai dengan ayat Quran. Dia sesuai dengan ayat Quran. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan dia akan menghapuskan keburukan. Sebab itu malaikat dia tunggu dulu. Orang ni buat buruk, sekiranya istighfar ataupun dia buat benda baik, malaikat tak boleh ditulis. Ada lagi satu hadis yang semakna dengan ayat Quran ni, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Susulilah perkara buruk dengan perkara baik. Mudah-mudahan perkara baik itu menghapuskan perkara buruk. Sebab itu kita bila tersilap, kita cepat-cepat istighfar. Okey, jadi nak kata perbahasan dia adalah bila kita zikir di hati, adakah malaikat tahu? Adakah malaikat tahu? Secara asalnya ialah malaikat menulis amal-amal luaran. Adapun yang ada dalam hati, malaikat tak dapat tahu. Sehingga ikhlas pun malaikat tak tahu. Orang ini ikhlas, malaikat tulis. Malaikat pun tak tahu tentang ikhlas. Allah dia tahu tentang ikhlas. Malaikat tulis apa? Tulis buat amal je. Orang ni sedekah, ikhlas tak ikhlas, malaikat tak tulis. Malaikat tak tahu. Cuma dekat akhirat nanti barulah dibentangkan. Memang kamu sedekah, tapi kamu tidak ikhlas. Sedekah kamu sia-sia. Baru Allah bagi tahu. Jadi secara zahirnya memang secara asasnya malaikat menulis amalan luaran. Jadi bagaimana dengan zikir? Sebab itu tentang ikhlas tadi, sebab itu ada ulama kata ikhlas ni dia ibarat seperti semut hitam duduk dekat batu yang hitam dalam gua yang gelap. Maksudnya apa? Tak tahu ikhlas. Tak nampak, siapa tahu? Dalam semut hitam, duduk kat batu hitam, dalam gua, siapa nampak? Tak ada siapa nampak. Ibaratnya ikhlas macam itu. Allah je yang tahu, malaikat tak tahu. Kita boleh tambah untuk zaman ni pakai spek hitam, tak nampak lagi. Blackout, semua nak tambah. Tak nampak. Jadi tentang zikir tadi, ulama memberitahu bahawa bila seorang tu zikir dalam hati, sememangnya malaikat tidak tahu. Sememangnya malaikat tidak tahu. Tetapi apa? Tetapi Allah akan zahirkan tanda. Allah akan zahirkan tanda pada orang tadi. Dengan tanda itu, malaikat pun tahu bahawa orang ni sedang zikir dalam hati. Maka malaikat pun tahu dan malaikat pun tulis. Ini pendapat yang ittifaq, pendapat yang jumhur. Sebab ada satu pendapat yang terpencil, pendapat yang kata malaikat sememangnya tak tahu dan malaikat tidak cantik. Cuma bila di akhirat dibentangkan, orang tu akan terkejut dia. Rupanya aku zikir di hati, semua Allah kira. Malaikat pun tak tahu. Itu satu pendapat, tapi pendapat terpencil lah dalam kata-kata ulama. Tapi pendapat yang majoritinya kata memang malaikat tak tahu, tapi Allah akan munculkan pada orang tu tanda yang menyebabkan malaikat tahu orang tu sedang berzikir dalam hati. Okey. Thumma la yanbaghi an yatruka dzikra wal bil lisani ma'al qalbi khaufan min an yudhanna bihi riya'u. Kemudian tidak sepatutnya seseorang dia meninggalkan zikir dengan lisan beserta hati kerana takut disangka riya. Jadi sepatutnya seorang tu janganlah dia takut disangka riya. Dia zikir dengan lisan dan hati. Maksudnya dengan lisan, jadi orang lain dengar, orang lain tengok, tasbih rusak, betul lah. Jadi orang tengok. Jadi janganlah sampai dia zikir dengan lisan dan hati, janganlah sampai dia tinggalkan zikir itu kerana takut disangka riya.
Bahkan apa? Bahkan teruskan. Bahkan teruskan. Okay. Sebab apa? Sebab rasa sangka-sangka ini itu suntikan syaitan. Itu suntikan syaitan. Syaitan ni dia ada beberapa peringkat. Dia nak mengacau anak Adam. Syaitan ni memang dia dah janji dah. Dia nak sesatkan anak Adam ni. Anak Adam ni bukan makhluk bin Adam. Anak Adam makhluk bukan. Anak Adam ni kita lah manusia kan. Syaitan memang dah janji nak sesatkan anak Adam. Jadi ada beberapa peringkat yang dia nak ganggu kita beramal. Pertamanya ialah dia ganggu kita. Kalau kita nak buat amal, dia ganggu kita supaya kita tak jadi buat. Dia ganggu kita supaya kita tak jadi buat. Contoh seorang tu nak sembahyang, kan? Nak buat amal sembahyang. Pertama sekali syaitan ganggu supaya dia tak sembahyang. Jadi macam mana? Dia suntikkanlah apa-apa. Dia suntikkan lagi. Tak payahlah sembahyang, nanti orang tengok, orang kata kau riak pula. Tak payahlah zikir, nanti orang tengok tasbih kau besar, tasbih kau baru beli, kau boleh buka, Nanti orang kata kau riak, tak payahlah zikir. Syaitan langkah pertama dia ialah dia suntikkan kepada hati manusia ni supaya manusia ni tidak beramal. Jadi sebab itu Imam Nawawi kata janganlah sampai dia ada prasangka orang akan sangka dia riak, dia tinggalkan zikir. Jangan sampai itu. Bahkan teruskan zikir. Teruskan zikir sehingga satu masa Allah akan berikan ikhlas dalam hati. Itu langkah pertama syaitan. Dia akan usaha supaya manusia ni tak buat amal. Tapi kalau manusia itu buat amal juga, manusia orang ni dia tak kira ni mesti pujukan syaitan ni, aku nak sembahyang juga, aku sembahyang. Bukan makna syaitan menyerah diri, bukanlah syaitan pun lari. Tak. Syaitan pergi kepada step kedua. Step kedua apa? Orang ni buat amal tapi hati dia rosak. Contoh dia, syaitan pun suntikkan ke hati dia. Suntikkan apa? Suntikkan rasa tidak ikhlas. Contoh. Ataupun syaitan usahakan supaya amal yang dia buat itu tak sempurna. Amal yang dia buat tak 100%. Jadi bukan maksudnya syaitan orang sudah buat amal, syaitan lari tak. Jadi sebab itu dikatakan di sini janganlah sampai tidak sepatutnya seorang itu meninggalkan zikir dengan lisan dan bersama hati kerana takut disangka riya. Janganlah sampai begitu. Bahkan yadhkuru bihima jami'an. Bahkan hendaklah dia terus berzikir dengan kedua-duanya. Dengan kedua-duanya maksud zikir dengan hati dan lisan. Teruskan berzikir wa yaqsudu bihi wajh Allah Ta'ala, dan dia meniatkan dengan zikir itu meniatkan keredaan Allah. Bahkan dia teruskan zikir. Wa qad qaddamna 'an al-Fadili rahimahullahu ta'ala anna tarkal 'amali li ajli an-nasi riya'un. Sesungguhnya kami telah sebut sebelum ini, Imam Nawawi kata kami telah sebut sebelum ini daripada Fadil rahimahullah ta'ala, daripada ulama yang bernama Fadil rahimahullah ta'ala, katanya bahawa an-tarkal amali, bahawa meninggalkan amal di ajli nas, kerana manusia riya. Riya ni bukan beramal depan manusia. Bahkan dikira riya juga ialah beramal, tinggalkan amal kerana manusia. Dia tinggalkan amal kerana manusia. Itu riya juga. Tarkal amali li ajli nasi riya. Lepas tu sambungan dia, dan beramal untuk kerana manusia itu syirik. Sebab beramal kerana Allah SWT. Jadi janganlah kita tinggalkan zikir walaupun kita ada sedikit hati takut orang kata kita riya. Teruskan. Dan sambungan dia lagi, walau fatahal insanu alaihi baba mulahadatin nasi
wal ihtirazi min tatarruqi dhununihim al-batilati lan sadda alaihi aktsaru abwabil khairi. Lan sadda alaihi aktsaru abwabil khairi. Sekiranya seseorang itu dia membuka pintu pemerhatian manusia, maksudnya dia buka ruang supaya dia nak beramal ataupun dia tidak beramal, dia tengok orang, dia tengok pemerhatian orang. Itu maksud ayat tu. Kalau seorang itu dia membuka pintu pemerhatian manusia, maksudnya dia nak beramal, dia tengok orang dulu. Orang suka tak suka, itu maksudnya. Wal ihtirazi an tatarruqi dhununihim al-batilati, dan dia berhati-hati daripada punca-punca sangkaan-sangkaan manusia yang rosak. Dia beramal ni, dia berhati-hati daripada sangkaan manusia. Kalau aku buat sini, aku rasa orang ni akan sangka aku begini. Kalau aku buat begini, aku takut orang akan sangka aku begini. Dia buat begitu. Kalau dia buat begitu, apa jadi? Lan sadda alaihi aktsaru abwabil khair, akan tertutuplah atas dia kebanyakan pintu-pintu kebaikan. Maksudnya apa? Pintu-pintu kebaikan tertutup dah untuk dia. Sebab apa? Dia nak buat amal, dia tengok orang dulu. Dia buat amal, dia tengok orang dulu. Orang yang ada tu. Kita nak buat amal bukan ikut kata orang, ikut orang, ikut Allah. Ataupun dia nak buat amal, dia hati-hati daripada sangkaan-sangkaan buruk orang. Kalau orang ni, aku tak buat masa buruk. Kalau kita, bukan maksudnya perkara tu tak baik, perkara tu ikut situasi. Jadi kalau situasi tu betul-betul menjadi tabiat kita, maka tertutuplah pintu-pintu kebaikan. Tak dapat buat amal dah. Sikit nak buat amal je, terganggu. Nak buat amal je, dia rasa buruk tak jadi. Habis satu hari tak buat amal. Sebab kita buka ruang seperti. Wa dhayya 'alaihi nafsahu syai'an 'aziman. Wa dhayya 'ala nafsihi syai'an 'aziman. Dia akan mensia-siakan atas diri dia sesuatu yang besar min muhimmatin din, perkara yang penting dalam agama. Walaysa hadha tariqatul 'arifin, dan bukanlah ini jalan orang-orang yang arif. Bukanlah ini jalan orang-orang yang dekat ini dengan Allah. Bukan begini caranya. Memang penting kita mengelak daripada sangkaan buruk orang, tapi ikut situasi. Satu hari Nabi bawa isteri dia malam-malam. Nabi bawa isteri dia dalam keadaan isteri dia berpudahlah, bertutup. Jadi bila isteri Nabi dibawa begitu, dipimpin, takut-takut orang yang dalam hatinya rosak, dia akan sangka, apa Nabi ni bawa jalan perempuan ni? Siapa ni? Orang yang dalam hati dia rosak, dia akan timbul rasa dia. Siapa perempuan yang dibawa ni? Astagfirullahaladzim. Orang yang hati rosak. Tapi Nabi nak mengelak daripada orang sangka buruk. Nabi selisih dengan orang kan, Nabi akan kata, ini isteri aku. Tak sempat lagi orang tu tanya, orang tu fikir, ini isteri aku. Lalu jumpa orang lain, ini isteri aku. Sehingga sahabat kata, wahai Rasulullah, kamu adalah Rasulullah, tak mungkin kamu buat perkara buruk. Kami faham apa yang kamu buat itu memang betul. Takkan kami nak sangka buruk. Rasulullah kata, aku nak tutup sangka buruk orang. Sebab itu aku awal-awal begitu, ini isteri aku. Ini isteri aku. Jadi nak tutup sangka buruk orang ni memang kalau betul, tapi tengok situasi. Jangan sampai kita tak dapat buat amal sebab takut nak orang sangka buruk. Macam yang beritahu ni, nak zikir nak orang sangka buruk, tak zikir. Habis dah. Ikut situasi dia. Wallahu a'lam. Asal azan juga. Orang dapat dengar. Jadi kalau dekat ayat ini dikata wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Jangan kamu kuatkan dan jangan kamu perlahankan. Jadi bukan berkenaan dengan zikir, tapi berkenaan dengan bi salatika. Jadi ada orang sangka ini berkenaan zikir. Ini bukan. Zikir seperti kita bincang tadi, zikir ada dalam lisan, ada dalam lidah, ada dalam hati.
Ayat ini bukan berkenaan zikir, tapi ayat ini fil doa, berkenaan doa. Jadi adab dalam doa beginilah. Jangan menjerit-jerit doa. Doa menjerit. Antara adab doa dengan jerit. Doa boleh kita baca kuat. Apa tujuan baca kuat? Supaya orang yang dengar mengaminkan. Tapi jangan menjerit, doa menjerit sampai terkeluar nak cakap jerit. Itu kurang adab. Jadi sebab itu ayat ini turun, wala tajhar bi sholatika. Jangan kamu kuatkan sembahyang kamu. Dalam ayat ini kata sembahyang, sholatika. Jadi solat di sini diterangkan oleh Aisyah sendiri. Makna perkataan solat di sini adalah fil doa, adalah doa. Makna solat di sini adalah doa. Sebab apa solat dipanggil, kenapa zikir dipanggil doa? Sebab apa doa dipanggil solat dalam ayat ini? Kenapa Allah tak kata wala tajhar bi du'aika? Senang faham Jangan kamu buatkan, jangan kamu menjerit-jerit dalam doa. Betul lah kan? Kenapa guna perkataan solat? Situ ada perkara lain yang Allah nak bagi tahu juga sebenarnya. Dan dari segi ilmu balawahnya kat sini ialah dia dalam kategori zikrul kul wa iradatul juz'. Zikrul kul wa iradatul juz'i. Jadi kalau dalam mantik pula dia dalam kategori mutabiqi. Qadiyah mutabiqi. Tidak apalah itu mantik ke apa ke, tak tahu tak apa. Tapi maksudnya dalam sembahyang itu dari segi lughah dia doa. As-salat lughatan ad-doa. Sembahyang dari segi lughah adalah doa. Sebab itu Allah menggunakan perkataan solat menunjukkan memberi makna doa. Dan tambahan pula di dalam solat banyak terkandung doa dan bacaan-bacaan. Semuanya termasuk. Okey. Jadi adab kita ialah jangan kita terlampau kuat dan jangan kita terlampau perlahan ketika berdoa. Okey. Dan ada ulama dia menghimpunkan dua pendapat. Dia kata ini adalah doa yang ada dalam sembahyang. Doa pun dia, sembahyang pun dia. Okey, ayat ini turun ada sebabnya lah. Ulama beritahu kat sini ada tiga kemungkinan asbabun nuzul ayat ini. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Ada kemungkinan tiga asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya maksud sebab ayat ini turun. Pertamanya ialah Nabi pada awal-awal Nabi sembahyang dan Nabi baca bacaan-bacaan dalam sembahyang dalam keadaan kuat. Dalam keadaan kuat sehingga bila orang musyrikin dengar, orang musyrikin akan kutuk, akan caci, akan maki bacaan-bacaan Nabi. Apa ni, mentera-mentera apa ni, sihir apa dibacakan ni, yang kutuk. Jadi mengelakkan daripada ayat-ayat Allah dikutuk, Allah pun perintahkan Nabi wala tajhar bi sholatika wala tukhafit. Jangan baca kuat, jangan baca slow sangat. Itu ayat punya fahamlah. Nabi pun setelah Allah suruh, Allah perintahkan begitu, Nabi pun tak baca kuat lagi. Orang musyrikin pun tak dapat dicaci lagi. Itu salah satu. Yang seterusnya, kemungkinan asbab nuzul yang kedua ialah ada seorang A'rabi. A'rabi ni Arab Badui ataupun Arab kampung. Arab kampung ni dia ada sifat kasar. Dia menuju kampung, datang ke Madinah jumpa Nabi. Dia punya sifat kasar, sifat tak beradab tu masih banyak lagi dalam diri dia. Jadi dia seorang Islam. Dia baca dalam sembahyang pun dengan bacaan kuat. Dia pun baca dalam keadaan kuat. Jadi untuk mengajar orang ini, jadi Aisyah pun memberitahu tentang ayat Quran ini. Aisyah pun beritahu tentang ayat Quran. Itu kedua ni. Ketiga, Nabi SAW sembahyang di sofa. Sembahyang di sofa dan Nabi sembahyang dalam keadaan baca kuat. Baca kuat di siang hari.
Bila Abu Jahal nampak, dengar Nabi baca kuat, Abu Jahal herdik Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, kenapa kamu susah-susahkan diri untuk Allah? Apa payah kamu susah-susahkan diri untuk Allah. Kan? Maksudnya baca kuat-kuat susah sampai sakit tekak gitu lah kan. Buat apa? Buat ini. Jadi bila Nabi dengar kutukan Abu Jahal ni, Nabi pun slowkan bacaan lah. Slowkan bacaan. Bila Nabi slowkan bacaan, Abu Jahal jumpa orang musyrik di Mekah yang lain. Abu Jahal kata, tengok tu Nabi. Dia ikut cakap. Dia kata, aku suruh dia slow, dia slow. Dia ikut cakap. Abu Jahal kata, padahal Nabi slow kat tu kan cakap dia. Jadi Allah turunkanlah ayat. Allah turunkan ayat wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Allah turunkan ayat itu nak menunjukkan bahawa Nabi slowkan bacaan bukan kerana suruhan Abu Jahal, tetapi memang kerana Allah suruh. Jadi ayat ini turunkan. Jadi ayat ini fit doa, berkenaan doa. Jadi kaitan dengan cerita atas tu ialah cerita zikir ialah zikir ini bukan cerita pasal zikir. Zikir memang ada dalam hati. Zikir memang ada pada lisan. Tapi doa dia ada tersendiri cara kaedah dia. Okey. Saya habiskan satu pasal lagi. Faslun i'lam anna fadilata dzikri ghairu munhasiratin fi tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa nahwiha. Ketahuilah bahawa fadilat zikir dia tidak terbatas pada tasbih. Tasbih ni apa? Tasbih ni sebut subhanallah. Kalau kita kata tasbih, maksudnya sebut subhanallah. Wa tahlil, dan tidak terbatas pada tahlil. Tahlil ni apa? Sebut la ilaha illallah. Wa tahmid, dan tidak terbatas pada tahmid. Tahmid ni apa? Kita sebut alhamdulillah. Wa takbir, dan tidak terbatas pada takbir. Takbir ni kita sebut apa? Kita sebut Allahu Akbar. Wa nahwi, ada seumpama ni. Seumpama zikir-zikir yang lain. Itu masuk tasbih lah. Tasbih kalau kita masuk Melayu, tasbih tu alat tasbih tu manik-manik tasbih tu. Tapi maksud tasbih ini adalah menyebut subhanallah. Makna tahlil adalah menyebut la ilaha illallah. Tahmid maksudnya menyebut alhamdulillah. Takbir maksudnya adalah menyebut Allahu Akbar. Jadi fadilat zikir tidak terbatas pada sebutan-sebutan ini. Bahkan kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atin fa huwa zakirun lillahi ta'ala. Bahkan setiap orang yang beramal semata-mata kerana Allah dengan mana-mana ketaatan, maka dia adalah orang yang berzikir kepada Allah. Anggota badan kita semua berzikir. Tangan kita buat benda baik, tangan kita berzikir. Fahamannya begitu. Jadi tidak terbatas pada ucapan-ucapan lah. Bahkan semua amalan ketaatan adalah zikir. Kata qalahu Sa'id bin Jubair, seperti itulah yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu wa ghairuhu, dan selainnya minal ulama, dari kalangan ulama. Wa qala Ata'un, dan berkata oleh Atha rahimahullahu taala, apa dia kata, majalisul zikri ia majalisul halali wal harami. Majlis-majlis zikir ialah majlis-majlis halal dan haram. Yang haram tu zikir. Maksudnya majlis yang membezakan halal dan haram. Kaifa tashtari wa tabi'u wa tusalli wa tasumu wa takihu wa tatluku wa tahujju wa ashbahu hadha. Bagaimana kamu membeli, bagaimana kamu menjual, bagaimana kamu salat, bagaimana kamu puasa, bagaimana kamu nikah, bagaimana kamu talak, bagaimana kamu haji. Semua itu jika kamu dapat bezakan yang halal dan haram, itu adalah zikir. Jadi maksudnya kat sini ialah majlis-majlis zikir bukan hanya berlaku dekat masjid. Ini yang nak disampaikan oleh Imam Nawawi. Jadi kita jangan ada majlis zikir je kat masjid. Tak. Kalau dekat kedai kita berniaga dengan cara yang betul, orang yang beli pun dengan cara yang betul, itu
pun zikir. Ya, kat mana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai setakat itu dulu lah. Ada apa-apa tu? Tadi tu apa tu? Saya harap tak ada lah. Sebab saya pun tak pandai nak jawab. Tak ada Kadang-kadang kalau kita tanya mana-mana ulama, dia tak jawab. Kita kata apalah ulama ni keluar ilmu. Dosa menyembunyikan dosa. Tak bukan. Memang menyembunyikan dosa. Tapi tengok keadaan. Dia tak jawab tu sebab apa? Dia tak jawab tu sebab dia berkeyakinan orang ini akan tanya orang lain. Itu tak ada masalah. Sebab ada sekali tu Imam Malik ditanya 100 soalan. Semua soalan dia kata ana la adri, aku tak tahu. Imam Malik, imam yang besar, imam mazhab Maliki. Dia kena tanya. Imam Malik kata ana la adri, aku tak tahu. Imam besar aku tak tahu. Bukan dia menyembunyikan ilmu, kerana apa? Dia berkeyakinan orang yang tanya ni akan rujuk ulama lain. Jadi dia tak menjawab itu tidak menjadi kesalahan. Lainlah kalau memang dekat situ, memang dekat negara tu ada seorang yang orang alim, lepas tu kena tanya dia tak nak jawab, tak tahu tak nak jawab, kan? Baru dah dosa. Jadi kalau ada pertanyaan dari tuan-tuan pun, saya cakap juga, saya tak tahu nak jawab. Saya berkeyakinan lah tuan akan tanya soalan yang lain. Tapi kalau yang saya dapat jawab, saya jawab lah. Jadi mungkin hari ini tak ada soalan lah, tuan. Jadi kita tutuplah majlis kita, mengajar kita sampai setakat tu. Kita akan sambung lagi akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.